Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada malam ni. Yang saya kasihi Ustaz Azhari, Timbalan Pengurusi Masjid Tanah Liat, seluruh jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga tetamu kita yang berada di sini, jemaah dari Medan. Mohon izin disampaikan ceramahnya ya. Mohon izin. Alhamdulillah kita dah masuk bulan Syaban. Sejak daripada hari pertama lagi kita masuk bulan Rejab, yang mana bulan Rejab ni minha arba'atun hurum, termasuk dalam 4 bulan yang dimuliakan ataupun bulan yang haram. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Jadi bila mana kita masuk daripada bulan Rejab, hari itu kita diajak dengan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab wa Sya'ban dan juga bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi kalau kita tengok doa ni, dia ada satu perkataan yang saya rasa sangat amazing. Perkataan dia apa dia? Barik lana tu. Ya Allah, berkatilah kami. Yang kita minta supaya diberkati oleh Allah. Apa makna barakah? Makna barakah adalah sesuatu yang kalau kita dapat, dia tu akan mencukupi dan melengkapkan kehidupan kita. Itu makna barakah. Jadi barakah ni, kalau kita miskin, adanya berkat dalam kemiskinan kita, kemiskinan tu takkan menyusahkan kita. Kalau kita kaya, adanya barakah dalam kekayaan tu, barakah tu akan menyenangkan kekayaan kita. Ada orang dia kaya tapi dia serabut kepala otak. Sebab apa? Sebab kayanya dia tu tidak membawa kepada adanya berkat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang diajak oleh Nabi supaya ada berkat. Kalaulah ada berkat tu dalam kehidupan kita, daripada sekecil-kecil benda sampai ke sebesar-besar benda akan jadi mudah. Ada hari tuan-tuan nak pergi satu tempat, tuan-tuan cari parking, melilau cari parking. Boleh tak saya cakap Penang lagu ni? Boleh ya? Bapa tak jauh mana Tanah Liat kan? Okey. Melilau cari parking tuan-tuan, duk pusing, parking tak jumpa. Waktu tu kena muhasabah diri. Tak mananya silap aku hari ni, sampai benda sekecil ni pun menyusahkan aku. Ada orang dia bangun masuk kolam, tiba-tiba kereta tu reverse, dia masuk dulu. Kita duk pusing 6 kali tak dapat, dia dapat dulu. Benda tu pun kena muhasabah dia. Adakah pada hari ni terputusnya keberkatan dalam hidup aku ni? Ada hari pergi check up di hospital, saya sebenarnya pergi pagi tu ambil nombor, lagi 6 orang jumpa doktor. Oh seronok, tak ada dah. Benda paling meluat tunggu ni nak jumpa doktor kalau pergi hospital tu pergi pagi tu dapat nombor, lagi 6 orang, seronok. Ada hari pergi check up bulanan tu nak jumpa doktor, pagi tu ambil nombor, time sama kau, lagi 58 orang. Keluar dari hospital tu, pergi dekat masjid Syekh Yusof tu, Ustaz Yusof Yaakob, pergi masjid dia pengurusi masjid tu. Tepi tu ada nasi kanak ceri dekat Penang kan. Duduk tan ceri tu sembang kawan-kawan, sembang dekat 2 jam lah. Abang ni tak boleh, aku kena naik ni, ada nak jumpa doktor. Pergi tadi 58, lalu tinggal apa? Lagi 42. Haram tu.
42 orang lepas 2 jam dan waktu tu kena muhasabah diri, di mana silapnya aku sehingga benda ni pun hari ni jadi susah dekat diri aku. Sebab kalau kita takut perurusan kehidupan kita tu, kalau tercabutnya keberkatan, maka waktu tu kita akan jadi susah dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Sebab itulah Nabi ajak kita dengan doa barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita minta kepada Allah supaya Allah berkati kita di dalam bulan Rajab dan juga Sya'ban, wa balighna Ramadan. Saya nak sebut malam ni kita dah masuk pada fasa bulan Sya'ban. Kalau kita tengok sahabat Nabi, mereka akan mempersiapkan Ramadan mereka seawal 6 bulan. 6 bulan awal dah prepare untuk nak masuk Ramadan. Kita umat akhir zaman ni, kita mungkin lebih kalut dengan kita punya baju raya. Kan, mami pun dah 2 tahun tak pergi mana ustaz. Mami pun pasal Covid hari tu apa semua. Jadi tahun ni mami nak qada balik lah. Tahun ni mami buat baju raya 6 pasang. Pasal apa? Dia lebih kalut dengan baju raya berbanding Ramadan. Padahal para salafus salih, mereka adalah orang yang sangat mempersiapkan amal ibadat mereka. Maka sebab tu tuan-tuan, malam ni saya nak sebut sikit berkaitan dengan nisfu Sya'ban, dan saya nak sebut sebagai satu persediaan dan persiapan untuk kita nak masuk dengan bulan Ramadan nanti. Dan yang pertama tuan-tuan, yang saya nak tekankan kat kita pada malam ni, nombor 1, sebagai persiapan untuk kita menuju kepada bulan Ramadan, ataupun yang lebih penting lagi adalah kita nak menuju kepada Allah melalui bulan Ramadan nanti. Dan apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat nombor 1 tuan-tuan, kita kena banyak-banyak minta ampun dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak beristighfar. Kalaulah hari itu pada bulan Rajab, ulama menyarankan kepada kita berada dalam bulan Rajab ni kalau boleh banyak istighfar. Tapi tidak terlalu lewat untuk kita kalau nak istighfar walaupun dalam bulan Sya'ban ni. Tak salah pun. Bila-bila pun boleh beristighfar kepada Allah. Jadi yang pertama tuan-tuan, persiapan yang kita nak kena buat adalah persiapan untuk membersihkan diri kita daripada segala sifat-sifat maksiat. Nak membersihkan diri kita daripada segala kekotoran-kekotoran yang ada pada diri kita, iaitu yang dinamakan dengan dosa. Tuan-tuan, kita semua yang ada kat sini, saya dan juga tuan-tuan, tak dapat lari daripada melakukan dosa dan maksiat. Nabi kata, kullu bani Adam khata'un, setiap daripada anak Adam pasti akan buat dosa dan maksiat. Tapi Nabi sambung di belakang apa? Wa khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa ni adalah orang yang cepat-cepat bertaubat pada Allah. Kita ni insya-Allah lah kaki main masjid ni, kita tak main judi, kita tak pilah minum ketum, kita tak pilah berzina, insya-Allah. Tapi kadang-kadang tanpa kita sedar, sebelum kita masuk masjid, kita kutuk pasal kawan tu. Saya tak tahulah sejak kebelakangan ni, sejak lepas Covid ni lah, bila saya pergi kuliah, sebolehnya saya elak untuk tak makan lepas kuliah tu. Kalau dulu saya pergi mengajar kuliah malam, boleh dikatakan kalau malam tu 30 hari tu, hampir 25 hari tu ada jamaah makan lepas kuliah. Mereka nak raih ke ustaz, jadi habis ustaz, malam ni ada bihun goreng ustaz, malam ni ada mi goreng, malam ni ada tanduri, malam ni. Tapi lepas Covid tu saya pesan kat mereka, kalau boleh jangan buat makan, habis kuliah saya nak balik terus. Mereka tanya apa? Saya kata saya tak makan dah malam lah ni, korang makan. Padahal saya di PTB serupa tu juga, saya nasi gandang kan. Tapi saya elak pasal apa? Pasal tadi baru kita mengaji bab mengumpat, saat lagi masa makan tu dia pergi mengumpat. Ustaz perasan tak tadi je tu yang baju hitam duduk depan ustaz tu, iaitu Sir Ustaz, orang Penang yang senang. Allah, dia memang bagus main kuliah semua, tapi dia memang bla 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 bla. Tak, baru tadi aku duk cerita bab mengumpat, habis tu hang suruh aku mengumpat lah. Jadi kadang-kadang kita ni takut banyak sangat dosa yang kita buat. Dan dosa yang paling banyak lah orang buat. Kalau zaman dulu orang guna mulut, mengumpat, ngata orang, cakap lebih kurang, suka komen sesuatu yang tak sepatutnya.
dia pergi makan kenduri di tengah duk musim cuti sekolah. Dia pergi komen pasal dalca tu tak sedap lah, dalca tu cayak, dalca terung tak ada lah. Saya tak tahu belah sini macam mana, tapi belah Penang dalca kalau tak ada terung, dia tu yang masak tu dia kena maki 3 tahun. Tak boleh. Dalca mesti wajib kena ada terung, dalca mesti kena ada ubi. Dia pergi kenduri kahwin, kena caterer tadi tu lupa buat terung, mampu je tu dia kena maki. Apa arah dalca macam ni, gasar dia kata. Tuan-tuan, Nabi bagi tak buat dulu? Tak bagi. Satu makanan yang tak sesuai dengan kita, jangan komen. Diam-diam, tak usah makan. Tu kalau tak sesuai dengan kita. Tapi tak, dia komen. Jadi mulut kita boleh buat dosa, mata kita boleh buat dosa, kaki tangan kita boleh buat dosa, hati boleh buat dosa tak? Hati lagilah banyak dosa boleh buat. Dengki, busuk perut dekat orang, sombong, takabur, riak, ujub, sum'ah. Tu semua antara penyakit hati yang ada. Tambah-tambah zaman lah ni tak tahu je lah. Kawan tu niaga lebih sikit lah, kawan ni tak puas hati, dia dengki kat kawan tu, dia pergi buat sihir, dia pergi perkena, dia pergi pelengkuk kawan tu yang niaga. Berlenguk-lenguk dalam masyarakat kita ni kan? Jadi kita ni ada potensi untuk buat dosa. Maka the best time kita ada pada 3 bulan ni, terutamanya dalam bulan Syaban ni, yang mana Nabi sebut dalam hadis yang fulun nas, ramai manusia yang akan lalai dengan bulan Syaban. Sebab hari tu kita duk kalut dengan Rejab, sebab dia bulan haram. Lepas tu nanti masuk bulan Syaban, kita duk kalut pula dengan bulan Ramadan, sehingga Nabi kata ramai orang akan lalai dengan bulan Syaban. Jadi ketika mana kita berada dalam bulan Syaban, antara amal ibadat yang kita juga kena buat selain daripada bulan Rejab, hari tu ulama cadangkan kita banyak istighfar. Maka kita teruskan istighfar juga di dalam bulan Syaban ni. Nombor 1, banyak minta ampun dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab nak mempersiapkan, nak membersihkan jiwa kita sebelum nak masuk Ramadan nanti, nak membersihkan diri kita daripada dosa dan noda untuk nak masuk Ramadan nanti. Sebab apa? Kalaulah kita tak buang sifat-sifat mazmumah dalam diri kita, takut nanti nak buat ibadat dalam bulan Ramadan tak kemah tak mana. Itu nombor 1. Banyak istighfar. Nabi satu hari istighfar berapa kali? 70 kali. Nabi ada dosa? Tak ada. Allah pelihara Nabi daripada tidak melakukan dosa. Kita ada dosa, patutnya kena lebih lagi lah. Ustaz, 70 kali ya. Macam mana paling bagusnya istighfar? Paling bagusnya istighfar, sayyidul istighfar, paling bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, baca 3 kali pagi, 3 kali malam. Ustaz, makcik tak apa, tak susah je. Pergi kat Google, tulis kat situ penghulu istighfar, bahasa Arab sayyidul istighfar. Dia keluar bawah tu all images, web, shopping dia. Pergi dekat gambar, tekan image, dia keluar macam gambar. Tekan gambar tu, simpan gambar tu dalam galeri phone kita. Pagi lepas subuh baca 3 kali, malam baca 3 kali. Makcik tak apa, makcik buka gambar tu, makcik baca 3 kali baca pagi, 3 kali baca petang, selama 10 hari, insya-Allah lepas tu apa dah, tak payah tengok dah gambar. Ustaz, makcik balik pergi buka kat Google, tapi dia tak keluar gambar tu Ustaz. Kalau gambar tu tak keluar, tu tanda makcik punya data internet habis, pergi top up dulu. Faham tak? Kan, sampai tak lagu tu saya ajak kan, yang sayang nak apa kan, pergi top up dulu, insya-Allah dia keluar. Tuan-tuan, baca sayyidul istighfar. Ustaz, panjang sangat sayyidul istighfar tu. Okey, pendek sikit. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz, tu pun panjang. Ada tak lagi pendek? Ada. Astaghfirullahal azim. Jadi tak tu. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ustaz, tu pun panjang tak? Ada tak lagi pendek? Okey, lagi pendek kita ikut macam yang orang duk kata bapak saya Ustaz Syarlami kan. Pergi Ustaz Syarlami, dia ajak, dia ijazahkan dekat saya istighfar paling pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Al-azim tu pun potong paling pendek. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nabi buat satu hari 70 kali. Ustaz, 70 kali nak duduk tu berat ke? Nak perhabis 70? Betul, saya pun sama. Duduk-duduk tahu nak perhabis 70, bila nak tengok TikTok, bila nak main Facebook.
Tidak. Kita dalam macam-macam program tu ada nak kenapa? Okey, buat 10 bangun tidur, 10 lepas subuh, 10 lepas zuhur, 10 lepas asar, 10 lepas maghrib, 10 lepas isyak, 10 nak tidur. Dapat tak 70? Dapat Yang tu kira kautin baik lah. Ada ni kira kita kautin baik. Saya pun sama pemalas Jadi kita cari jalan yang mudah dan kita boleh buat benda tu. Tuan-tuan, buatlah sebab Allah nak ampunkan dosa kita. Nabi kata, Nabi janji siapa-siapa yang istighfar selain daripada Allah ampunkan dosa dia, Allah akan bagi 3 benda lagi dekat dia. Disebut dalam hadis, man lazimal istighfar, siapa-siapa yang rajin beristighfar, nombor 1, Allah akan bagi dekat dia rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Dan Allah akan bagi rezeki. Tuan-tuan, rezeki ni ada rezeki yang kita kena usaha baru dapat. Tapi ada rezeki kadang-kadang yang kita tak tahu kod celah mana yang dia mai. Tak tahu. Setuju tak? Dan pernah jadi dalam hidup kita. Sebab tu Imam Malik dengan Imam Syafi'i pernah bertengkar bersebab rezeki ni. Imam Malik duduk mengajar, Imam Syafi'i duduk dalam kuliah. Imam Malik kata rezeki ni tak cari pun dia mai. Imam Syafi'i kata tak boleh, Syekh, rezeki ni kena pergi cari dulu baru boleh dapat. Imam Malik kata tak, aku tetap dengan pandangan aku. Imam Syafi'i kata tak, aku tetap dengan pandangan aku. Imam Syafi'i kata tak apa, aku nanti keluar daripada sini, aku nak pergi cari dalil, nak cari bukti. Nanti kalau dah dapat dalil, aku jumpa hang balik. Maka Imam Syafi'i pun keluar. Kebetulan ada satu pakcik minta tolong. Adik, boleh tak tolong pakcik Zat? Pakcik nak panjat pokok mamplam ni tak boleh. Adik tolong panjat, pakcik bagi upah kat adik. Imam Syafi'i pun kutip buah bagi kat pakcik tu. Pakcik tu bagi upah 10 biji buah mamplam. Imam Syafi'i kata cantik aku dah dapat dalil lah. Dalil Imam Syafi'i kena usaha tu baru dapat rezeki tu. Dia dah usaha pergi buat kerja tolong pakcik tu, dapat mamplam tu. Dia pun ambil mamplam tu, dia teringat kat Imam Malik, dia pergi hantar kat Imam Malik. Nah, Tuan Guru, saya buat main dalil, saya nak belajar Tuan Guru makan mamplam ni, saya nak bagi tahu kat Tuan Guru, kena usaha tu baru boleh dapat rezeki ni. Kata dengan Imam Malik, aku pun teringin 3 hari lah. Alhamdulillah aku tak usaha, Allah hantar main mamplam tu kat aku. Dua-dua betul. Dan usaha pun boleh dapat rezeki, kadang-kadang tak usaha pun Allah akan hantar juga rezeki. Dan Allah akan hantar ada rezeki yang akan mai tanpa usaha kita. Masa tu rezeki tu mungkin mai dengan amal kebaikan kita. Rezeki tu mungkin mai kerana istighfarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang pertama, bila kita istighfar, Allah akan murahkan rezeki kita. Yang kedua, bila kita istighfar kepada Allah, yang kedua, Allah akan bagi tahu kat kita tentang Allah akan menghilangkan keduka citaan kita. Tuan-tuan, duka cita ni bahasa lama. Bahasa baru panggil apa? Kemurungan, anxiety. Tuan-tuan tahu tak berapa ramai orang yang ada di luar ni yang ada anxiety. Saya pergi kuliah ni, live TikTok ni nak sebut pun susah agak lah. Saya pergi kuliah, ada satu hamba Allah tu tak main 2-3 bulan. Bila saya pergi tu, saya duduk pergi kuliah bulanan, duduk kenal lah ramai kan. Jadi bila dia tak main tu, saya tanya kat jemaah, mana pergi kawan kita ni tak nampak main tu. Tak tahu Ustaz, dia mungkin sakit. Saya tanya dia sakit apa? Tak tahu. Tengoklah dia nak kereta tam-tam keluar apa-apa nampak. Tapi masjid tak main dah. Kalau main pun sembahyang cepat-cepat lari balik, tak mau cakap dengan siapa, kami call tak mau jawab, kami nak pergi rumah pun dia tak pergi. Saya kata tak apa, hang tolong telefon saya, kata aku nak pergi jumpa dah. Dia pun telefon, dia berkata Ustaz minta maaf lah kalau dia tak mau terima, Ustaz yang kecil tu tak apa, telefon dulu. Kebetulan dia pun jawab. Dia jawab, saya kata saya nak pergi. Dia kata tak apalah dah Ustaz nak main walaupun saya tak apa seronok dia dah. Saya kata tak apalah, tak seronok pun tak apa, yang penting saya nak seronok malam ni, mai tengok Tuan Haji. Tuan Haji tak seronok tak apa, saya nak mai tengok saya 5 minit saya nak balik. Saya pergi jumpa lah. Apa masalah? Tak tahu Ustaz, saya kena penyakit kemurungan. Apa masalah? Ada masalah kewangan? Tak ada. Pencen 8,000. Anak-anak ada buat masalah? Tak ada. Anak sulung doktor, anak nombor 2 engineer, anak nombor 3 pun kerja gaji bagus.
Bini dah masalah, bini saya lah paling memahami saya waktu saya sakit. Habis apa masalah? Tak tahu, kemurungan. Pergi pula mengajar satu tempat, jitu pun lama tak main kau. Tanya apa sebab tak main? Tak tahu Ustaz, kemurungan. Tinggal dia anak bini lari duduk satu rumah, duduk seorang-seorang, duduk kena makan ubat, kemurungan. Ada yang pergi terjun jambatan, itu semua mesti kemurungan. Kan? Buat lesen, masuk lesen memandu, pergi belajar lesen memandu. Ujian gagal ujian, pergi terjun jambatan. Sebab tak boleh fikir. Kita dulu 8 kali gagal ujian, kan? 8 kali gagal ujian. Masuk simpang tak boleh sinilai, kan? Masuk lagu tu lah, tak pening, tak sabuk. Tapi lagi banyak orang kena penyakit kemurungan, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang terlalu stres. Ubat dia apa, tuan-tuan? Istighfar, minta ampun dekat Allah. Kadang-kadang ada penyakit yang boleh kena disebabkan sifat kita. Ada penyakit yang kita kena pasal makanan kita. Tapi ada penyakit yang kadang-kadang kena tu pasal perangai kita. Contoh, saya baca dalam satu buku Mak Saleh lah, buku psikologi. Dia kata apa? Contoh, orang yang jenis perangai, tak perangai, orang jenis marah, baran, pandai baran. Orang yang jenis pandai baran, sikit-sikit benda naik angin, sikit-sikit naik benda naik angin. Macam orang ni saya tengok satu berada, dia pergi beli teh ais kedai mamak. Selalu teh ais tu kan plastik tu macam tu kan, 4 segi kan, orang nanti ikat kat sini kan. Hari tu mamak tu pergi ikat kat tengah. Selalu dia tak ikat kan, tapi dia tak ikat kat dia punya line tu, dia ikat kat tengah. Jadi plastik tu macam kembung tersengit sikit lah. Bila kembung tersengit, kawan ni punya maki kawan tu dekat 20 minit. Bodoh, ikat TI pun tak reti, tak ada akal, apa ni orang macam ni orang ambil kerja bla 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 bla, dia memaki je tu. Saya fikir apa masalah hang, straw tu dah buat boleh minum je pun. Tapi dia perangai, dia jenis tak boleh sikit-sikit benda spark, betul dia angin. Sikit-sikit benda spark naik angin. Tuan-tuan, orang yang kalau ada tabiat tu tak pelik kalau dia kena darah tinggi, betul tak tu? Sebab bila pun temperature naik, tak pelik kalau dia kena migraine. Orang yang tengah marah, tuan-tuan bisa jumpa tak? Tuan-tuan tengoklah mana-mana video yang viral, orang yang duk bergaduh di tengah jalan, hang nak pukul aku nak pukul hang. Kalau waktu tu dia nak terkencing, dia takkan jadi kencing. Kalau waktu tu dia nak terberak, dia takkan jadi berak tu dah. Pernah tuan-tuan tengok orang bergaduh, dia kata, sat, aku pergi kencing dulu, aku main tergaduh balik. Tak pernah. Saya aku pergi toilet dulu, saya kemarin kita gaduh dia. Tak pernah. Pasal apa? Sebab bila marah tu tengah naik memuncak, waktu tu perut akan cramp. Bila perut cramp, takkan rasa nak terberak, takkan rasa nak terkencing. Itu kajian yang dibuat dari sudut sains. Maka sifat yang ada dalam diri kita boleh membawa kepada rosaknya badan kita. Dengki. Orang yang dengki ke orang, dia akan cepat murung. Orang yang tak puas hati dengan kejayaan orang, lama-lama dia akan stres. Sebab tu tuan-tuan, nak lepas semua benda ni dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak minta ampun dekat Allah supaya Allah jadikan kita ni sihat dari sudut fizikal dan juga sihat dari sudut jiwa kita kerana mengharapkan keampunan Allah. Tu yang kedua. Yang ketiga, orang yang istighfar, Allah akan lepaskan dia daripada kesulitan. Tu antara 3 lagi keuntungan selepas daripada Allah ampunkan dosa dia. Jadi yang pertama tuan-tuan, persiapan kita adalah perbanyakkan istighfar. Persiapan yang kedua tuan-tuan, puasa sunat. Daripada bulan Rajab kita duk puasa sunat lah. Masuk bulan nisfu Sya'ban ni, bulan Sya'ban ni, orang kita didengar beberapa pandangan, kita dirasa pening sikit. Ada ustaz Mahabak kata, makcik lepas daripada nisfu Sya'ban, lepas dah 15 Sya'ban tu dah tak boleh puasa sunat lah, haram puasa sunat. Makcik pun pening. Ustaz, makcik nak puasa lagi, tapi ustaz tu kata haram puasa, betul ke? Atas 16 makcik nak puasa, hari ni dah 17 Sya'ban, tapi ustaz tu kata tak boleh, haram puasa. Betul ke tak betul ustaz? Betul? Betul ke ustaz? Makcik dah teringat dah nak puasa 2 minggu ni, nak puasa sunat punya. Sebelum daripada 15 Sya'ban makcik ada puasa tak?
makcik memang daripada dulu duk puasa Isnin Khamis tak tinggal. Okey, kalau makcik Isnin Khamis puasa tak tinggal, untuk makcik boleh puasa lepas daripada 15 Syaban tu. Kalau makcik tak pernah puasa sunat tu, tiba-tiba lepas 15 Syaban baru makcik nak pergi puasa, maka waktu tu baru haram puasa. Sebahagian ulama kata makruh puasa. Tu untuk orang yang nak puasa lepas 15, dia kena puasa sunat sebelum 15 tu dulu. Okey Ustaz, makcik ada puasa yang makcik tinggal pada Ramadan tu sudah, makcik nak qada apa dia nak terlupa. Tiba-tiba main lepas 15 baru makcik nak qada. Boleh ke tak boleh? Qada tu kena qada, wajib. Kan? Untuk orang yang qada puasa walaupun lepas 15 Syaban, dia wajib kena qada puasa fardu dia. Tak timbul masalah. Tuan-tuan, pasal apa nak puasa ni bagi banyak? Sebab nak latih untuk kita masuk Ramadan nanti. Siapa yang boleh puasa luar Ramadan, insya-Allah Ramadan senang dia puasa. Sebab nak puasa luar Ramadan tu lagi berat daripada puasa dalam Ramadan. Tu tak boleh. Pasal Ramadan semua orang puasa. Kita yang puasa sunat hari ni, tiba-tiba member ajak tambah kalau duduk belah pulau. Saya duduk belah pulau lah tuan. Pulau Pinang ni nombor 39, kajian terbaru baru ni, nombor 39 dalam dunia makanan paling sedap. 39. Jadi diinfokan sama tetamu dari Indonesia. Kalau Pulau Pinang itu antara makanan yang tersedap di dunia, nomornya 39. Kalau dalam dunia, boleh saya cakap Indonesia sikit, kadang-kadang banyak pelik nama cakap Indonesia lah. Nomor 39 nombor dalam dunia di Pulau Pinang itu makanan yang paling sedap. Kalau selalunya orang Indonesia datang ke Pinang kalau itu kerana mau terima rawatan, itu kan banyak orang Indonesia main ke Pulau Pinang sebab mereka nak berubat. Tapi rupanya bila dia sampai di Pulau Pinang, orang Indonesia pun makan biryani juga. Orang Indonesia makan nasi kandar. Di Indonesia ada makan sambal hijau, sambal merah, tapi di sini makan nasi kandar. Lalu kan, saya pun terkejut. Dari mana Pak? Saya dari Surabaya. Oh, bisa makan biryani? Oh, enggak apa-apa Pak, enak banget, dia kata. Dia kata sedap. Nah, saya terkejut. Saya ada restoran kat Pinang, restoran nasi biryani. Jadi banyak orang Indonesia yang makan di restoran saya. Saya terkejut. Saya Pulau Pinang nombor 39. Kita pergi kerja puasa sunat tuan-tuan, pergi kerja puasa sunat, member ajak, jom nasi kandar kampung Melayu. Dia ni dengar nasi kandar kampung Melayu tuan-tuan. Kampung Melayu ni kalau bagi saya lah, kalau bagi saya nasi kandar kampung Melayu ni nombor 1 lah, nasi kandar yang paling saya favourite. Saya boleh tangguh kuliah malam tu pasal nasi kandar kampung Melayu kan. Ada orang dia nak bagi saya kuliah, dia tak remind saya kuliah malam ni. Dia tak kata, Ustaz malam ni Ustaz ada kuliah maghrib. Dia tak abang tu. Dia kata, Ustaz malam ni ada nasi kandar kampung Melayu, Ustaz main kuliah. Allah. Memang macam tu, punya sedap tu. Kawan yang puasa sunat dengar kampung Melayu tu terus tak jadi puasa sunat, siap bagi dalil lagi. Tak, Nabi kan dah kata dah, kalau orang buat kenduri boleh buka puasa. Siap bagi dalil. Jadi kalau kita boleh istiqamah puasa di luar Ramadan dengan puasa sunat, bila kita masuk dalam Ramadan, banyak lagi benda amal ibadat yang boleh kita buat. Sebab kadang-kadang ada orang kalau dia tak biasa dengan puasa, bila dia masuk Ramadan, dia puasa, dia akan bagi alasan letih. Letih lah ni puasa, panas lah, tak larat lah nak pergi tarawih, terlepas dah tarawih. Penat lah hari ni puasa lah, tak larat nak buat kerja lah, letih lah. Tuan-tuan, kalau ada orang yang dah terbiasa dengan puasa, tuan-tuan tengok dia dalam puasa, dalam Ramadan nanti, dia very produktif. Dia sangat-sangat produktif. Sebab apa? Sebab dia dah terbiasa dengan amalan tersebut. Kan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat mana-mana, tuan-tuan baca mana-mana kajian, tak ada mana-mana puasa yang ada di dalam dunia yang diamalkan oleh mana-mana suku kaum dan budaya, melainkan puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah puasa yang paling baik daripada segenap sudut. Ada satu hamba Allah tu saya kenal, dia kata, Ustaz, saya kalau masuk Ramadan saya tak boleh puasa Ustaz, pasal saya ada gastrik. Tuan-tuan, saya baca doktor buat kajian,
orang yang puasa boleh menyihatkan dia daripada gastrik. Pasal apa kita kena gastrik? Sebab perut kejam non-stop. Ramadan kita makan berapa kali tuan-tuan? Bangun-bangun subuh suruh bini bancuh dah kopi. Bini pun bancuh kopi apa? Dia kata lapar betul ya. Semalam pun makan biskut 4 segi ya. Dia pun ambil roti, cicah kopi, makan sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, member ajak pergi kena nasi lemak. Habis makan nasi lemak, senam, balik rumah dia tak kasihan. Bini pun tak makan apa, dia bawa bini dia pergi kena roti canai, bini dia kena roti canai, dia kena roti telur. Nampak? Mai tengah hari, bini dia masak nasi, makan nasi. Pukul 4, dia kata kena mi rebus ni kalau sampai, dia kena mi rebus pula. Habis dah kena pukul 4 mi rebus. Dia kata, Ustaz, saya Alhamdulillah Ustaz, doktor pesan kat saya, amalkan makan malam tu sebelum maghrib. Saya 6.30 makan dah. Kononnya ikut kesihatan lah. 6.30 dia makan dah nasi pula. Tadi 4 mi rebus, pukul 6.30 kena nasi. Mai kuliah, habis kuliah dia jamu kat Ustaz, dia teman Ustaz makan. Ustaz makan suku, dia makan separuh. Dia makan ni. Habis dah makan, saya balik rumah sebelum mula, dia tidur. Sebelum nak tidur, dia kata, bopi ya, biskut 4 segi 2 keping. Kena hari biskut 4 segi. Esok pagi dia bangun, dia kata, semalam lah makan biskut 4 segi lah. Dia ulang benda yang sama. Satu hari berapa kali makan? Tak dan perut nak rest, nak kena hadam. Tak dan perut rest, kena hadam. Masuk Ramadan tuan-tuan, makan sahur sekali, nak ambil masa untuk hadamkan makanan tu 5 ke 6 jam. Sampai tengah hari dia buat kerja, nak hadam makan dari pagi tu, pukul 1 sampai nak buka puasa, perut tu rest. Maka waktu tu perut tu rehat daripada mengeluarkan aksid, dan perut tu akan sihat daripada gastrik. Jadi kalau ada orang kata puasa boleh kena gastrik, tak betul. Sebab puasa tu akan buat perut kita jadi lebih sihat. Maka puasa amalkan daripada sekarang sebagai persiapan untuk kita nak sambut dengan Ramadan. Dan nanti kalau kita nak puasa lepas daripada nisfu Syaban itu kan, kita kena biasakan puasa daripada sekarang. Hari ini berapa Syaban? 3 Syaban. 3 nanti 3 Syaban. Malam ni 3 Syaban tu. Dan jadi biasakan daripada sekarang. Ini tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan yang saya nak sentuh pada malam ni, kalau boleh tuan-tuan, saya yakinlah insya-Allah kita ni termasuk antara orang yang menjaga solat fardu kita. Kan kita baru hadir bulan Rajab, kita tengok peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi dibawa berjalan oleh Allah Ta'ala untuk pergi ambil ibadat solat. Kita dengar banyak ustaz-ustaz kiai yang daripada Indonesia sebut, kalau bicara tentang soal zakat, cukup turun ayat Quran. Kalau bicara tentang soal buat haji, turun ayat Quran. Kalau nak cerita tentang suruh puasa bulan Ramadan, turun ayat Quran. Kalau cerita tentang nak pergi jihad di jalan Allah, turun ayat Quran. Tapi kalau nak suruh solat, tak cukup turun ayat Quran. Nabi dia angkat naik jumpa Allah, bagi by hand untuk bawa balik ibadat solat. Nak menggambarkan solat ni satu ibadat yang sangat besar. Tuan-tuan, di Malaysia 80% lebih yang tak sembahyang 5 waktu. Sama ada tak sembahyang 5 waktu, atau hanya sembahyang seminggu sekali, atau sembahyang setahun 2 kali, raya puasa, raya haji, dan atau langsung tak pernah fikir tentang solat. Bahkan lagi sedih kalau ada orang mempertikaikan solat tu. Mana ada sembahyang Jumaat dalam Quran? Ada orang pertikai. Mana ada sembahyang Jumaat ni, susahlah sembahyang Jumaat, kita tukarlah sembahyang Jumaat pergi hari Ahad. Ada orang cakap. Yang tu bahkan lebih teruk kerana mempertikaikan apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita insya-Allah kalau boleh sembahyang fardu kita ni dah kemah. Kalau sembahyang fardu kita dah kemah tuan-tuan, kita tambah pula dengan sembahyang sunat kita tuan-tuan. Apa yang boleh kita buat dalam bulan Syaban ni tuan-tuan? Sepatutnya sembahyang sunat ni tiap-tiap bulan kena buat. Tapi sengaja saya memilih silibus ni nak sebut pada bulan Rejab dan Syaban ni sebagai semangat untuk kita bangkitkan kita punya ibadat sunat ni. Kalau boleh bagi banyak sikit. Kalau daripada sekarang kita boleh bangkit, nanti lepas Ramadan kita boleh istiqamah buat. Tuan-tuan, pilihlah mana-mana masjid pun, habis sembahyang fardu,
saja kita pergi buat kajian umum, dia panggil apa tu? Social experiment. Kita duduk dekat pintu masjid tu, siapa yang lepas sembahyang fardu, dia keluar, dia tak sembahyang sunat. Tuan-tuan pegang tangan dia, tuan-tuan tanya dia, abang, kenapa tadi abang tak sembahyang sunat ba'd dia? Tengok jawapan dia apa. Jangan marah dia, tanya. Apa sebab abang tak sembahyang sunat? Ada orang ni nanti jawab macam ni, sembahyang sunat tu kan untuk orang tua-tua. Orang tua-tua kena sembahyang lah sunat, lepas nak mati lah, kita duduk muda ni relax nanti kita tua kita pun sembahyang sunat. Ada orang dia faham sembahyang sunat tu hanya khusus pada orang tua-tua, orang muda tak boleh buat. Ada orang kita tanya dia, abang, pasal apa abang tak sembahyang sunat? Tak dia jawab macam mana? Ni orang Penang yang Ustaz cakap lah. Dia kata, Ustaz, saya boleh main sembahyang fardu tu pun kira besar punya rahmat dah Ustaz. Oi, yang tu pun teruk dah tu paksa diri ni Ustaz suruh topak kan sunat, siti belah tu dia jawab lagi tu. Dia ni kira boleh sembahyang fardu tu kira cukup lah tempat tu. Sunat ni belum level dia lagi. Nanti lah pelan-pelan. Lagi bagus nanti kuat pelan-pelan. Tuan-tuan, ada orang dia tak sembahyang sunat. Pasal apa? Saya rasa banyak orang yang tak sembahyang sunat kerana dia salah faham makna sunat itu sendiri. Apa makna wajib? Buat dapat pahala, tak buat berdosa, itu wajib. Apa makna haram? Buat berdosa, tinggal dapat pahala. Apa makna sunat? Banyak orang dijawab lagi. Makna sunat, buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Tidak? Tidak? Tak betul. Betulnya apa? Buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Baru betul. Tidak? Kan? Kalau kita kata buat dapat pahala, tak buat tak ada apa, kita tak nampak rugi dekat situ. Contoh, saya meniaga dapat adik, tak meniaga tak ada apa. Oh, yang tu kaya. Tidak kan? Dia tak kisah pun, tak meniaga tak ada apa. Orang meniaga, saya meniaga dapat adik, tak meniaga tak dapat adik. Baru nampak ada untung, ada rugi. Sunatnya juga, saya buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Baru nampak rugi. Tapi kalau dia kata tak buat tak ada apa, tak buat tak ada apa, tambah pergi belakangnya tak buat tak ada apa, dia buat dia belakang, lagi nampak lekeh, lagi nampak tak besar, kita akan memandang ringan terhadap ibadat sunat. Padahal sembahyang sunat tu dia punya manfaat kepada kita sangatlah besar. Apa manfaatnya? Buka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi kata amalan pertama yang akan dihisap di yaumul mahsyar adalah solat kita. Semua orang tahu hadis ni, betul tak? Kita duk dengar ustaz-ustaz sebut, kalau kawan-kawan kita jemaah tabligh bayan pun nanti sebut amalan pertama yang akan dihisap adalah solat. Sebab tu kita pergi ketuk pintu rumah orang, nak panggil orang suruh solat di masjid. Itu kerja jemaah tabligh. Kerana kita faham hadis ni. Tapi sambungan hadis ni kata apa? Kalau rosak solat kamu, kalau kita sembahyang kita boleh rosak makcik. Siapa yang tak sah ni, kita semua yang sembahyang maghrib dekat sini, dia berani cakap macam ni, Ustaz, saya berani confirm solat maghrib saya tadi tu 100% Allah Ta'ala terima, pahala tu ada di Sidratul Muntaha. Siapa berani cakap lagi tu? Saya punya sembahyang maghrib tadi perfect Ustaz. Siapa boleh cakap? Tak boleh. Sebab tu lepas sembahyang kita istighfar 3 kali, minta ampun dekat Allah. Takut ibadat kita Allah Ta'ala tak terima. Dan takut. Sebab apa? Allahu Akbar. Allah dapat lupa tutup. Masa sembahyang ni di mana? Allahu Akbar. Kunci kereta bu mana? Masa sembahyang dia nak teringat Allahu Akbar. 30 tahun sudah ni benda kita hilang. Masa sembahyang lepas 30 tahun tu dia beritahu boleh dah. Tuhan mu tang situ tu. Pergi cari jumpa. Ni banyak gangguan sembahyang kita boleh rosak. Tuan-tuan tengok betapa sayangnya Allah dekat kita. Kalaulah sembahyang fardu kita rosak, waktu tu dalam hadis bagi tahu apa? Allah akan perintahkan malaikat, wahai malaikat, unzuru hal li 'abdi min tatawwu. Wahai malaikat,
kamu pergi cari, ada tak hamba aku ni, ada tak pahala-pahala semayang sunat dia. Mereka pun cari-cari, ada solat sunat wudu, ada tahajud, ada witir, ada tarawih, ada taubat, ada hajat, ada solat sunat mutlak, ada solat duha, ada solat tasbih, banyak pahala. Ambil pahala tu, tampunglah pada kecacatan, kekurangan semayang fardu kita. Pahala lebih, lepas kita masuk syurga. Sayang tak Allah kat kita? Sayang. Sebab tu kita kena perbanyakkan semayang sunat. Jadi kalau boleh bulan ni, sebab tu kalau kita tengok baru ni viral kan, video yang mereka duk tanya kat Bangla tu, semayang subuh berapa rakaat? Dia kata subuh 4, Zuhur 12, Asar 4, Maghrib 5, Isyak 17. Dia tiba 17 rakaat. Dia duk gelak pilih ada kata jenis bilangan rakaat semayang tak betul. Tak, padahal dia tu yang tu, kita tak tu. Bagi mazhab Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, China, mereka semayang sunat, mereka pun serupa wajib. Betul, kalau saya kuliah subuh mana-mana tempat, saya pergi kalau ada bangla tempat tu, saya sampai lewat, saya terus lari masuk semayang. Mazhab kita suruh utamakan semayang fardu. Mereka tak, mereka akan kalut semayang sunat qabliyah subuh tu dulu, baru dia masuk main semayang subuh. Sebab bagi dia besar semayang sunat tu. Dia kata Zuhur 12, memang 12 pun Nabi sebut dalam hadis kan, qabliyah 4, Zuhur 4, ba'diyah 4. Dia tiba Isyak sampai 17 rakaat. Kita 4 rakaat Isyak tu imam tiba waqiah pun kita duk bising, Allah tu imam ni malam ni juga waqiah surti. Dia marah. Tentang tu kita punya level. Sebab tu kalau boleh semayang sunat jangan tinggal, kalau boleh rawatib jangan tinggal. Kalau boleh ada masa tuan-tuan bulan-bulan Syaban ni, kalau boleh kita buat semayang duha kan? Kalau boleh semayang bulan Syaban ni, try sekali tengok buat semayang sunat tasbih. Latih diri kita buat semayang tasbih. Saya dengan persatuan Mami Pulau Pinang mereka Mami Pulau Pinang ni, daripada satu persatuan, mereka persatuan wanita apa kan saya tak ingat. Mereka ni sign kontrak dengan saya, setahun 3 kali buat semayang tasbih. Kalau mereka yang anjurkan semayang tasbih tu, mereka pindah-pindah masjid mereka buat masjid negeri, mereka buat masjid Gelugok, mereka buat masjid Sesok. Kalau mereka yang buat semayang tasbih, jemaah mereka 300 atas terang, 300 kat 400 orang di main semayang. Ni semua tak boleh main parking kereta di masjid, tak boleh. Laki hantar, laki balik, laki hantar, saya ambil korban telefon, aku pergi ambil balik. Macam tu mereka punya ramai. Laki berapa orang, saya seorang. Pasal nasib saya jadi imam. Kalau saya tak jadi imam, saya pun belah kan. Mereka ni ramai sungguh kalau semayang tasbih. Orang perempuan lagi semayang tasbih. Buat nak try semayang tasbih sekali. Buat seorang-seorang boleh, nak buat jemaah boleh. Lagi banyak masjid dia buat jemaah. Dia kata ustaz, mai ustaz hari cuti, baru ni telefon cuti, dia lepas satu surah telefon dia, ustaz mai jadi imam tasbih bagi ustaz ni, bila awak ni cuti telefon kita buat. Okey, buat jalan, buat tuan-tuan try buat 4 rakaat 45 minit. Nak latih jiwa nafsu kita, suruh diri lama, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali sebelum Fatihah, 10 kali lepas surah, 10 kali masa rukuk, 10 kali masa i'tidal, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10. Total satu rakaat tu 75 tasbih. 4 rakaat 300 tasbih. Buat malam boleh buat 2-2, buat siang kena buat 4 rakaat 1 salam. Try buat tengok. Bukan senang. 10 malam terakhir saya jadi imam qiyam. Saya kalau pergi di masjid tu nak jadi imam qiyam, saya akan raikan imam tu, Pak Imam malam ni nak buat sembahyang apa. Pak Imam tu pula nak raikan saya, terpulang tak ustaz. Saya kata tak Pak Imam, saya pun nakal tengok, suka kacau Pak Imam. Okey, Pak Imam kata terpulang kat saya. Okey ustaz, Pak Imam malam ni kita buat sembahyang tasbih. Tu Pak Imam dia jawab, tasbih ustaz? Apa dah tasbih? Oh tasbih. Tu Pak Imam 3 kali dia buat terkejut gitu. Tu kalau Pak Imam buat terkejut, makmum belah tu dia kata ustaz bukan apa, semalam imam Palestin mai buat tarawih masjid kita, dia tiba 1 juzuk ustaz. Jadi pagi ni letih sikit ustaz. Minggu depan kan ustaz ada lagi 1 kan jadual. Ustaz 2 kali kan surau ni kan qiyam kan. Minggu depan yang ustaz mai tu ustaz buat tasbih insya-Allah.
Minggu ni kita buat tahajud dua, taubat dua, hajat dua, kita makan sok, kita balik orang ustaz. Minggu depan yang ustaz mai tu kita buat tasbih. Minggu depan saya mai tu imam tu hilang tu. Dia tentang ingat senang. Yang tu yang kata tu nak lawan dengan nafsu kita untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lawan ke orang dulu punya ibadat, tak boleh. Imam Ahmad bin Hanbal satu malam tahajud dia 500 rakaat. 500 rakaat. Bila dah tua, dah uzak, dah tak larat, daripada 500 jadi 250 rakaat. Kita boleh buatlah sembahyang satu malam 250 rakaat. Tak boleh. Abu Darda, dia qari, bacaan dia sedap. Abu Darda, tuan-tuan tak, satu malam dia jadi imam tarawih. Habis dia sembahyang tarawih semua, dia balik tidur. Esok pagi dia makan sok, main sembahyang subuh. Lepas subuh bini dia pesan dah dari abang, tolong pergi beli barang-barang untuk nak buka puasa saya. Dia pergi market, ada orang jumpa dia dekat market. Orang tu kata kat dia, Syekh, entah semalam jadi imam tarawih, kami seronok sangat duduk belakang entah. Memang entah baca sedap puas hati, kami memang menikmati solat kami di belakang dengan bacaan entah. Kami follow sampai habis sembahyang entah. Yang orang tu puji sembahyang dia tu, malam semalam masa dia sembahyang tu, dia baca rubuk Al-Quran. Apa makna rubuk Al-Quran? 1/4 Al-Quran, 30 juzuk bahagi 4. Malam tu dia jadi imam tarawih, dia baca 7 juzuk. 7 juzuk baca jadi imam tarawih. Habis sembahyang, orang puji dia. Orang kata best duduk belakang entah. Kita try nak panggil mana-mana tu imam suruh buat 7 juzuk nak tarawih tu ni. Jangan kata 1 juzuk, 7 juzuk. Ustaz, boleh Ustaz? Ustaz jadi imam baca 7 juzuk. Saya ingat tak sampai besok pagi orang puji Ustaz, malam tu kau kena serokok lempak langsung lah. 7 juzuk. Tenang, tu level kita. Level kita, kalau boleh ada sembahyang sunat tu, inna a'tayna dengan kulhu tu pun jadi dah. Yang tu dah. Yang tu yang kita duk istiqamah buat dah dulu kan. Kan tahun 2010, 2011, 2014 lah ni dah naik iPhone 15 kan. Kan dia duk pakai iPhone 7 hari. Inna a'tayna kulhu. Kan kita dengar kan duk inna a'tayna kulhu ni tak pernah upgrade. Kan lah ni tiap-tiap malam masjid-masjid pun banyak baca surah Al-Mulk. Sekali-sekala kan bila duk baca tiap-tiap hari, dia lama-lama kita berapa lah 10-15 ayat tu kan. Apa salah sekali-sekala tu sembahyang sunat kita ada Al-Mulk panjang lah sikit kan. Adalah upgrade tu, pakai iPhone tu pun dah naik iPhone 15 titanium dah kan. Tiba-tiba sembahyang sunat kita duk inna a'tayna kulhu, inna a'tayna kulhu. Jadi kita duk ada bulan Syaban ni tuan-tuan kan, kita nak melipat gandakan amalan-amalan sunat kita. Tak ada kan, kalau saya kita cakap banyak, saya cakap banyak pasal nisfu Syaban apa orang kata pula ini hadis palsu, yang ni hadis dhaif kan. Jadi kita tak mau nak sentuh sangat secara khusus kan. Jadi kita cuma nak meraihkan bulan Syaban ni yang mana Nabi sebut dalam hadis, ramai orang akan lalai dengan bulan Syaban ni. Maka dalam bulan Syaban ni kita melipat gandakan amalan-amalan sunat kita, perbanyakkan amalan sunat tuan-tuan. Saya diberi masa 1 jam, jadi saya tengok ada lagi baki 10 minit lebih kurang tu ya. Lebih kurang lagi 8 minit. Lagi 8 minit. So kalau boleh tak maulah nak tarik panjang sangat, sebab kalau duduk depan ni cakap nanti nak kena jawab pun banyak kan. Jadi cakap pendek-pendek sudah kan. Takut juga ni nak kena jawab banyak, sembang kemal tahajud lah, tasbih lah pun tak apa, mampu tu. Jadi tuan-tuan sembahyang sunat, tambah lagi subuh lewat, lagi senang nak buat sembahyang tahajud tu kan. Pukul 6 bangun pun dah lagi dapat 2 rakaat. Subuh 6.25 kan. Malam ni waktu yang special. Kadang-kadang kita boleh terjaga waktu malam pasal nak tengok bola. Kita boleh terjaga waktu malam pasal lapar. Saya teringat dulu-dulu masa saya muda-muda tu, lagi muda-muda lagi tak tua tak mana pun. Tapi masa saya umur awal 20-an tu, boleh bangun pukul 3.30 pagi tu pasal nasi kandak kan. Nasi kandak ni Pulau Pinang ni dia ada limit time kan. Ada yang buka pukul 9.30 malam, ada yang buka pukul 2 pagi, ada yang buka pukul 4 pagi. Ada tu nasi kandak 4 pagi tu saya main favourite. Saya sanggup, saya alam bangun nak dimakan nasi kandak rumah. Pasal tu lah boleh bangun. Lalu nak bangun tahajud, Allah malah
Sebab tu tuan-tuan, kalau tengah malam Allah kejutkan kita atas apa alasan sekalipun, sama ada terjaga kerana nak terkencing di toilet, terjaga kerana rongkong kering aircon tu terlampau sejuk sangat nak cari air, terjaga kerana apa pun, kalau tuan-tuan habis malas sekalipun, sekurang-kurangnya istighfarlah pada Allah, sekurang-kurangnya doa lah, ya Allah, ya Tuhan aku ni teruk tu nak sembahyang aku tak larat, ya Allah, malasnya aku, ya Allah, tolonglah, kesian dekat aku, ya Allah, aku ni balok sangat, ya Allah, tolonglah ampunkan dosa aku. Angkat tangan doa, sebab kita tak tahu, mungkin waktu tu waktu mustajabnya doa. Ada orang dia bangun tengah malam nak pergi toilet tu, sanggup tutup mata, tak mau bagi hilang, dia memang mengantuk tu, dia khabar ni pergi toilet, kelang-kelang kabut, cak lari balik mai tidur. Umar kena, Umar 2 tingkat, petiah duduk bawah, dia bangun tu mesti dah harga, siap turun tangga, tutup mata, dia dah cam dah Umar dah, dia tutup mata, tak mau bagi hilang ngantuk, turun pergi apa petiah, dia buka pintu, buka pintu, ambil botol, tunggang toyu kicap pada muka ada sebab suatu tutup mata, memang dia tak mau bagi hilang ngantuk. Habis paling bagus dapat 2 rakaat, ambil wuduk, sembahyang sunat 2 rakaat. Ada orang dia tanya, Ustaz, macam mana tips untuk bahagia rumah tangga, macam mana nak bagi bahagia? Ada satu perempuan tu, dia bertanya kat seorang syekh, Syekh, suami saya curang dekat saya, Syekh. Syekh tu tanya kat bini perempuan tu, laki hang sembahyang tak? Laki saya tak sembahyang, Syekh. Kalau dekat Allah boleh curang, dekat hang lagi dia curang, dekat sembahyang. Nampak tak? Jadi bila orang tanya apa tips bahagia rumah tangga, tips bahagia rumah tangga, tengok hadis Nabi kata dah, wahai isteri, wahai suami, kalau kamu terjaga tengah malam, sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu gerak bini kamu sembahyang. Dia tak mau bangun, ambil ayat percik muka dia, suruh dia bangun sembahyang. Wahai isteri, kalau kamu jaga di tengah malam, bangun sembahyang 2 rakaat, gerak suami kamu. Kalau awal kahwin, kalau dia bangun sembahyang, dia wake up honey, tu manja lah sikit, baru kahwin, lepas 15, bangunlah bodoh, lepas 15 tu kan, tak mau bangun, percik ayat kat muka, percik ayat muka bangun. Tuan-tuan cuba fikir hadis ni, kalaulah suami isteri tu boleh bangun di tengah malam untuk rukuk dan sujud pada Allah, agak-agak esok pagi dia nak bergaduh lah, agak-agak esok pagi dia nak masam muka lah, agak-agak esok pagi ada tak benda kecil-kecil dia nak bergaduh, nak tengkar, tak habis-habis nak bergaduh, tak. Sebab dalam tengah malam kalau dia boleh bangkit rukuk dan sujud pada Allah, maka Allah akan limpahkan kerahmatan dan keberkatan kepada mereka. Sebab tu tuan-tuan, semayang ni satu benda yang sangat penting. Kalau kita tengok Imam Bukhari, dalam proses dia menyusun hadis-hadis Bukhari, kalau kita baca riwayat hidup dia, ada lebih kurang 7,000 lebih hadis. Ustaz, dalam Sahih Bukhari itu ada 7,000 lebih hadis. Saya lupa dah amount betul dia tu, tapi lebih kurang 7,000 lebih hadis. Setiap kali dia nak tulis satu hadis tu, Imam Bukhari ni bila dia nak susun hadis tu, dia buat tajuk siap-siap lah. Bukan soal ni tajuk ni, tajuk lengkap, tapi hadis tak ada. Setiap kali dia nak masuk satu hadis dalam tajuk ni, dia akan sembahyang sunat 2 rakaat tu, baru tulis. Sembahyang sunat 2 rakaat, tulis hadis kedua pula. Sembahyang sunat 2 rakaat, tulis hadis ketiga pula. Yang itulah hebatnya para ulama, yang mana mereka sentiasa akan solat, mereka akan dekat diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadat solat. Sebab tu kita ni yang ada di sini, jadikan solat tu teman baik kita, jadikan amal-amal soleh sebagai teman baik kita. Kata dengan Imam Syakir Al-Balkhi, aku mengaji lebih kurang dekat 30 tahun aku mengaji, dan aku rasa selepas aku mengaji, aku tengok ada orang dia jadikan orang kaya sebagai kawan rapat dia. Ada orang dia suka kawan dengan orang kaya-kaya, baru dia rasa aku pun kaya juga. Ada orang dia suka kawan dengan orang yang ada kuasa, baru dia rasa aku pun ada kuasa juga. Ada orang dia suka kawan dengan orang yang minat, kalau dia pun minat kereta, dia suka kawan dengan orang yang minat kereta. Dia suka kat perempuan, kalau dia kawan dengan perempuan, dia suka macam-macam. Tapi kata dengan Imam Syakir Al-Balkhi, setelah aku sedar bahawa semua kawan-kawan tadi tu akan tinggal aku bila aku masuk kubur,
maka mulai daripada hari ini aku hanya akan berkawan dengan amal-amal soleh aku. Sebab amal soleh itulah yang akan teman kita masuk dalam kubur. Amal soleh itulah yang akan teman kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi peguam bela kita, untuk defend diri kita, membuktikan kepada Allah yang kita hidup atas dunia pernah buat amal soleh. Sebab tu bila kita ada dalam bulan Syaban ni tuan-tuan, yang terakhir tadi saya sebut istighfar, saya sebut puasa, saya sebut sembahyang sunat, kalau boleh perbanyakkan zikir-zikir kita, selawat pada Nabi. Ada ulama mencadangkan dalam bulan Syaban ni disuruh kita banyak selawat kepada Nabi SAW. Kita banyak selawat tuan-tuan. Cuma yang terakhir yang saya nak sentuh pada malam ni, kita ada bulan Syaban ni tuan-tuan, Tuan sudah ada orang dia makan sahur dengan kita, dia buka puasa dengan kita, dia tarawih dengan kita, dia tahajud 10 hari malam terakhir qiyamul dengan kita. Tapi tahun ni dia pastinya tak akan jumpa dengan Ramadan. Pasal apa? Allah dah cabut dah nyawa dia. Dia dah mati dah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sebab mati ni saya ikhlas tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan dulu saya kemudian, ataupun saya kemudian tuan-tuan yang dulu. Apa faham tak? Kenapa tak faham? Kalau boleh tak mau mati, melawak-melawak jangan marah. Tuan-tuan, mati ya Allah, anytime boleh mati. Ada orang dia mati tengah menari dangdut, tengah duk menari dangdut dengan ulak, buat performance atau pentas dengan ulak, mati. Semalam saya tengok ada satu perempuan mati di Indonesia, tengah duk selawat. Sallallahu tengah duk selawat tu, mati atas pentas. Ada orang tengah baca Quran, mati. Ada orang tengah main judi, kena hambat dengan polis, mati tengah jalan. Ada macam-macam jenis orang mati tuan. Soalnya kita nak mati husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Dan kita minta kalau boleh nak mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Tapi mati yang baik itu akan ditentukan dengan amal soleh yang kita buat dalam kehidupan kita. Sebab tu malam ni tuan-tuan, sebelum kita balik, kita tanamlah azam dalam diri kita. Ya Allah, aku nak tanam sungguh-sungguh azam dalam hatiku. Ya Allah, kalaulah aku dapat bertemu dengan Ramadan tahun ni, aku nak pulun ibadat sungguh-sungguh dengan Ramadan yang akan datang, dengan tarawih, dengan tahajud, dengan tasbih, dengan zikir, dengan bacaan Quran, dengan selawat, dengan sedekah dan sebagainya. Pasang niat sungguh-sungguh. Mana nak ditakut kalau Allah cabut nyawa kita, kita dah ada niat untuk menghidupkan Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah bagi pahala itu kepada kita kerana keazaman yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah panjang umur kita pula dapat jumpa Ramadan, janganlah niat hanya tinggal niat, tapi niat itu akan memperkukuhkan lagi amalan kita, memperkukuhkan lagi ibadat kita untuk dekat diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kesimpulannya senang ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa saya saat lagi di luar, tuan-tuan jumpa saya dekat Kapitan Perda ke, tuan-tuan jumpa saya dekat Hamidiah Perda ke, tuan-tuan jumpa saya kat mana-mana restoran, kedai makan, kalau tuan-tuan tegak saya, Ustaz, ingat tak hari tu main tanah liat? Di situ hanya akan ada dua keputusan. Sama ada tuan-tuan rezeki lebih belanja saya makan, ataupun saya rezeki lebih belanja tuan-tuan makan. Betul tak? Tapi selalunya saya lah bernasib baik. Selalunya saya lah bernasib baik kan. Kadang-kadang satu hari 5 kali duduk dalam kedai tu, 5 kali orang belanja. Tanya kat mamak tu, siapa bayar? Tak tahu. Orang sudah bayar. Mamak tu, tak, siapa tu? Tak tahu. Rijalul ghaib, dia udah ghaib. Dia tak tahu di mana. Ada orang bayar. Nah, tapi yang tu ya kesimpulan. Tuan-tuan tengok, Ustaz, bapak, Ustaz ingat saya amal tanah liat. Ingat. Saya belanja tuan-tuan ataupun tuan-tuan belanja saya. Yang tu lah. Tapi kalau tuan-tuan jumpa saya di negeri akhirat, Ustaz ingat tak hari tu Ustaz main ceramah nisfu Syakban di masjid saya, Ustaz. Saya duduk situ lah. Tak tahu, tak kenal. Pasal apa? Masa tu nafsi. Ente anak-anak. Ente kacau sama anak rejam ente sama ini batu. Kan? Tak mau. Mak kita dilari daripada kita. Bapa kita tak mengaku kita anak. Itulah keadaan ketika mana bangkit di yaumul mahsyar. Kawan yang sanggup susah payah tolong kita tengah malam,
80-an tak ada kereta, dia seorang ada kereta. Bini kita nak bersalin tengah malam, dia sanggup bawa keluar kereta dia tengah malam, hantar bini kita pergi hospital. Nak habak kata punya rapat kawan sampai tarah lagu tu, kawan tu pun bangkit di negeri akhirat akan lari daripada kawannya. Sebab apa? Sebab masa tu yang akan selamatkan kita adalah amalan soleh kita. Jadi peganglah amal soleh itu sungguh-sungguh dalam hidup kita. Sekecil-kecil amal soleh sampai sebesar-besar amal soleh, buatlah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan amal soleh itu memberi manfaat dan syafaat kepada kita ketika mana dibangkitkan di negeri akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Saya minta ampun, minta maaf jika terkasar bahasa dan menyinggung mana-mana pihak. Mudah-mudahan kita ambil manfaat yang baik daripada Allah. Kelemahan, kekurangan dari diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'anil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.